Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi sekali dalam kelas UHMT 1012. Topik pada hari ini kita akan bincangkan dan kita akan kupaskan pada hari ini adalah berkenaan dengan Global Citizenship Skills. Okey. Global Citizenship Skills ni adalah membolehkan seseorang itu untuk aware dengan wider world and has a sense of their own role as a world citizens. Respects and value diversity, bermaksud hormati dan menghargai kepelbagaian antara kita. Nombor 3, have an understanding of how the world works. Kita faham bagaimana sesebuah dunia itu beroperasi. Bagaimana, apakah budaya-budaya masyarakat di sekitar kita. Participates in and contributes to the community locally and globally, so make the world as more equitable and sustainable place. Kita kena contribute dengan masyarakat dan komuniti setempat kita di Malaysia secara amnya, di UTM sebagai tempat kita belajar. Kita kena participate dan contribute di taman kita, di kampung kita. Okay, kita kena contribute dengan komuniti-komuniti setempat. Kita juga perlu take responsibility for their actions. Kita kena bertanggungjawab terhadap sesuatu yang kita buat. Segala perlakuan kita, kita yang kena bertanggungjawab. Apa tu Global Citizenship Skills? Asking question and developing critical thinking. Kita mampu untuk bersoal jawab dan membina kemahiran berfikir secara kritikal. Poin nombor 2 adalah equipping young people with the knowledge, skill and value to participate. Kita nak menyediakan orang-orang muda kita dengan kemahiran dan juga pengetahuan dalam macam mana kita nak blend in dengan masyarakat setempat. Acknowledging the complexity of global issue. Kita kena ambil tahu global issue kita. Sebagai contoh, global warming yang memang dari dulu lagi dibincangkan dan sampai sekarang. Itu adalah global issue. Point nombor 4, revealing the global as a part of everyday life. Kita nak dunia kita sekarang adalah dunia tanpa sepadan sebab dengan adanya kemudahan internet. So macam mana kita nak blend in kan global dalam kehidupan kita seharian. Kita taklah mengambil tahu hanya sekadar di tempat kita. Maknanya pengetahuan kita tu perlu secara global. Understanding how we relate the environment each other as human beings. Macam mana kita nak hidup sesama manusia dan macam mana dengan alam sekitar. Jangan buang sampah merata-rata. Kita jagalah alam sekitar kita sebaik mungkin. Global Citizenship 21st Century Context. Dalam 21st Century Context, Global Citizenship link to others on every continent. First, socially through telecommunication. Macam mana kita nak bersosial melalui telekomunikasi. Pada zaman dahulu, jika seseorang tu ingin jumpa ahli keluarga yang jauh, mereka mungkin naik kapal terbang, kirim postcard, kirim surat kan. Pada zaman sekarang dengan wujudnya aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Webex, Zoom, semua tu kita dapat bersosial dan dapat berjumpa dengan seseorang through telecommunication path. Nombor 2 adalah culturally through movement of people. Nombor 3, economically through trade. Macam mana economically through trade? Pada zaman dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Dahulu menggunakan kaedah sistem barter. Okey, saya ada beras lebih, awak ada ayam lebih,
Saya bagi awak sikit beras, awak bagi saya sikit ayam. Itu adalah sistem barter, sistem pertukaran, economically trade. Pada zaman sekarang, kita trade melalui mata wang. Okey, mata wang. Di mana saya bagi satu note RM10, awak bagi saya seekor ayam. Contohnya macam tu. Dan lebih improve lagi zaman sekarang, saya nak beli barang, awak hantar saya gambar, saya tengok, saya puas hati, saya bank in, nanti awak post kat saya. Begitulah kita punya sistem tukaran. Point nombor 4, environmentally through sharing one planet. Kita kena faham alam sekitar kita sebab kita berkongsi satu planet bumi yang sama. Nombor 5, politically through international system of regulations. Okey, di akhir pada kelas ni, saya harap awak semua dapat demonstrate the capacity for critical reflection based on interdisciplinary perspective dimension or approach to a global issue. So, saya akan sertakan link Padlet bersama dengan video ni. Nanti awak letakkan, saya minta awak isikan reflection awak berkenaan dengan global issue di Padlet yang diberikan. Apa yang awak nampak berkenaan dengan gambar ni? Look at the picture. What can you deduce about the woman and her child? Jawapan yang biasa dapat adalah they have house which is different. It is hot place. They are poor, no proper clothing, no shoes. Okay. Cuba lihat lagi sekali. Fokus pada persamaan. Apa yang kita nampak? Persamaan antara makcik dan anaknya ini dengan kita. Jawapan yang biasa kita nampak adalah the child wears t-shirt and trousers like us. Okay. They have home and motorcycle. Kita nampak dia ada rumah, kita pun ada rumah. Dia ada kenderaan, kita pun ada kenderaan. Persamaan, kita lebih berfokuskan pada persamaan. Jangan fokus sangat pada perbezaan. Okey, tanpa menggunakan mana-mana search engines, cuba awak nyatakan di bahagian manakah dalam peta ni adalah negara Mongolia, Somalia, Yemen, Kazakhstan, Argentina dan United States. Ini bergambarkan bagaimana awak nak tahu dunia luar. Okey, kalau awak memang dah tahu, good sign for you. Tapi kalau awak kurang tahu, so rajin-rajinlah tengok dunia luar. Bukan sekadar dalam konteks di Malaysia saja. Ini adalah simbol-simbol yang popular. Simbol-simbol ni melambangkan negara mana, melambangkan tempat mana. Kalau awak tahu, itu bermaksud awak dah terekspos, awak dah cuba untuk jadi salah seorang global citizen. Okay, interculture. In order to actively engage in identifying civic issues, one must have the ability to question the culture and how this understanding is represented in communities. Nombor 2, reflect of one own culture is important, so he can reflect in one aspect of other culture. Apabila kita melihat budaya kita ni penting, begitu jugalah orang lain yang berlainan bangsa dengan kita, yang berlainan budaya dengan kita pun hendakkan mereka hendakkan orang-orang lain tengok budaya mereka penting. Itu adalah interculture. Apa pula culture? Apakah karakteristik culture? Dekat sini ada 6 karakteristik untuk culture. Nombor 1, learn, boleh dipelajari. Budaya boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Nombor 2, boleh dikongsi, shared. The culture can be shared, maknanya boleh dikongsi dengan sesiapa sahaja. Nombor 2, transgenerational, maknanya budaya ni bukan terhad kepada satu generasi, ia adalah turun-temurun budayanya. Nombor 4, simbolik, budaya tu melambangkan apa. Okey. Nombor 5, pattern, dia ada rangka dia, dia ada pattern dia, sebuah budaya tu. Nombor 5, adaptive,
Maknanya boleh diterima oleh orang. Maknanya budaya ni semua orang boleh terima. Maknanya budaya ni bukan satu benda yang salah. Ini adalah status level of culture. Seperti kita sebelah kanan, bahagian berpusat itu adalah basic assumption. Maknanya apa orang beranggapan. Nombor 2, express value. Dan nombor 3 adalah manifest the culture. Maknanya semua orang boleh tahu pasal budaya mereka. Okey, bagaimana kita nak explore sesuatu culture? Ada 3 tahap di sini yang kita boleh tengok. Pada tahap pertama, melalui pemerhatian, iaitu observation, dan juga behavior. Kita tengok orang. Okey, ini budaya macam ni, ini budaya macam ni. Okey, melalui pemerhatian dan juga perangai orang ni, kita hanya boleh tahu surface budaya. Okey, kita hanya boleh tahu surface. Kita hanya boleh tahu permukaan je. Apabila kita nak mendalami, kita perlu melakukan interview dan juga survey. Kita pergi temu bual mereka, kita tanya budaya mereka macam mana, belief dan value mereka. Okey, dengan itu kita tahu dengan lebih mendalam sesebuah budaya. Dan kita interpret, kita terjemahkan kita punya interview tu dengan kita punya temu bual, supaya kita dapat tahu dengan lebih dalam berkenaan sesuatu budaya. Ini adalah 3 kaedah bagaimana kita explore the culture. Ini adalah key point untuk awak hari ini. 1, fokus pada persamaan, bukan perbezaan. Okay, antara satu budaya dan budaya lain, apakah persamaan? Nombor 2, challenge narrow and stereotypical views of people and places. Nombor 3, presents a balanced value. Maknanya kita tengok benda baik, ada juga side buruknya. Kita kena tengok dua-dua. Tak boleh tengok pada satu benda sahaja. Nombor 4, understanding culture and diversity. Kita kena faham bahawasanya bukan budaya kita je penting, budaya orang pun penting pada mereka. So kita kena hormat benda tu, perbezaan budaya dan juga kepelbagaian. Dan etika dalam community engagement kita perlu jaga. Ethics of community engagement to be at the forefront if in any of our social work. Etika kita kena jaga dalam apa-apa kerja sosial kita. Apa yang ditakrifkan tentang globalization? Globalization is not the only thing influencing events in the world today, but to the extent that there is a North Star and the worldwide shaping force, it is this system. By Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, 1999. Okay. Globalization in Friedman comment above serve to illustrate the profound importance assigned to the cultural force now reshaping the world. Okay, ascribe as tremendous importance, sangat penting, to the forces of globalization and informatization that have already redefined industry, politics and culture, and perhaps underlying the social order. Apa tu globalization? Your email, berdasarkan gambar ni kita boleh tengok orang cakap the email account is full of with spams from other country you never heard of. Itu bermaknanya email kita tu dah diterima oleh semua dunia lah. Satu dunia dah tahu, sebab tu dia orang spam je kita. Ini adalah gambar rajah contoh global warming. Okay, the world would be a better place if everybody just thought the way I do. Apabila semua orang memahami satu sama lain, menghormati antara satu sama lain, dunia akan jadi lebih aman dan harmoni. Apa yang kita tengok berdasarkan gambar ni? Setiap orang, tak kisah bangsa, tak kisah negara mana, budaya apa sekalipun, mereka dapat berkawan. ASEAN dapat berkawan dengan European, dengan African, Australian, American. Kita treat orang sama rata. Sebagaimana kita nak orang treat kita, begitulah juga kita treat mereka. Okey, ini adalah contoh-contoh global issue yang awak boleh kupaskan pada refleksi dalam Padlet nanti. Saving the Natural World, State of Japan, Weapon of War, The World of Islam,
world population, world urbanization, Middle East and the West. Ada lagi Antarctica, China in transition, the battle for water, climate change, the conquest of disease. Okay, the conquest of disease ni sekarang kita berada dalam pandemik COVID-19. Awak juga boleh kupaskan isu ni sebab ini adalah global issue Pandemik COVID-19 ni bukan Malaysia je, bukan Johor je, bukan KL je. Dia global issue. Amerika kena, UK kena, Malaysia kena, China kena, Jepun kena. Okey, awak boleh kupaskan dalam awak punya reflection. Ni adalah lagi contohnya. Ada lagi dekat sini ada 8, iaitu losing the earth, marine pollution. Ini juga adalah global issue Marine pollution ni bukan hanya pencemaran laut ni, bukan di Malaysia je tau. Di negara-negara lain pun ada pencemaran air laut. Migrants and refugees, multinational business, North and South Korea, nuclear energy, the Pacific Rim, renewable energy. Itu adalah contoh-contoh global issue yang boleh kupaskan dalam padlet nanti. Apa yang kita boleh buat untuk komuniti-komuniti, gambar di bawah. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh contribute untuk diorang. Secara conclusionnya, we feel now that issue of developing global citizen skills deserve much more attention due to rapidly progressing internationalization of business, science, finance and commerce and many other areas. So di samping kita belajar untuk mengejar cita-cita kita, jangan lupa untuk kita improvekan diri kita sebagai seorang global citizen. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.